Sebab Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang orang balasan bagi orang yang tidak ada pun peluang untuk beramal di dunia ini, sia-siakan peluang itu untuk beramal sampai mati dia tak kembali kepada Allah SWT, kembali bertaubat beramal. Maka Allah SWT jelaskan kepada kita tentang dua golongan manusia nanti di akhirat. Pertama, orang yang ingkar kepada orang yang berdusta kepada Allah SWT. Kedua adalah orang yang bertakwa. Adapun orang yang berdusta, Allah SWT berfirman, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, tara, engkau melihat. Engkau ni siapa? Engkau di sini. Itu ada ulama tafsirkan engkau di sini adalah Rasulullah SAW. Engkau akan melihat pada hari kiamat. Dan ada juga ulama tafsir engkau Rasulullah SAW dan semua yang membaca ayat ini. Siapa yang mensesuai, dia ditujukan juga. Tapi yang masyhur adalah tara, engkau di sini, engkau melihat adalah Rasulullah SAW. Engkau melihat alladzina kadzabu 'ala Allah. Itu engkau akan melihat orang yang berdusta terhadap Allah. Wujuhuhum muswaddah, muka mereka hitam legam. Jadi di sini hitam itu menggambarkan muka yang menyesal, sedih, itulah muka yang terharu. Allah SWT jelaskan sebab kenapa muka mereka menjadi hitam. Sebabnya apa? Kadzabu 'ala Allah. Mereka berdusta terhadap Allah SWT. Siapa di sini? Siapa saja yang berdusta terhadap Allah SWT? Terutamanya golongan ketua-ketua, pemimpin agama, pemimpin negara, ataupun hakim, ataupun mufti, pemimpin agama, mufti ke, ataupun saksi berdusta. Dia berdusta terhadap Allah SWT, mengatakan sesuatu yang Allah tak cakap. Kalau Allah tak cakap pun benda tu dia cakap. Itu berdusta berkenaan atas nama Allah SWT. Keluarkan fatwa-fatwa yang Allah bertentangan dengan apa yang Allah perintah. Jadi dia kata ini adalah daripada Allah SWT. Sebagaimana orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ni bila mereka buat amalan-amalan tradisi dia, kesyirikan, mereka kata Allah yang perintah. Hatta tawaf bogil dalam keadaan terancam pun Allah perintah. Mereka buat itu. Dan Syiah, dia darah-darah dipukul diri dia pada sebelum Muharram tu. Agaknya siapa yang perintah? Kalau tanya dengan dia, apa kau buat ni? Siapa perintah? Ini agama perintah. Agama itu daripada Allah SWT. Seolah-olah perintah Allah SWT. Jadi mereka berdusta atas nama Allah SWT. Dia mengatakan terhadap Allah sesuatu yang kita tak tahu. Kita tak belajar. Contoh benda ni kita tak belajar, tapi pandai cakap. Orang kita je gitulah. Dia pandai tapi tak belajar pun benda tu. Benda tu dia tak belajar pun. Ada isu terhadap Allah. Contoh sifat-sifat Allah SWT, dia tak belajar pun, tapi pandai pula cakap. Jadi dia mana dia cakap tu, dia mana dia plug itu informasi tu. Informasi tu dia ambil daripada mana? Kedai kopi ni banyak ni. Al-azabu. Yang cakap tentang agama lah. Kedai kopi ni kadang ada yang cakap tentang agama, dia juga cakap tentang Allah ni macam real je. Cakap begini, cakap begitu. Jadi di mana dia plug itu ilmu tu kalau bukan daripada Allah SWT.
Jadi cakap tanpa ilmu. Itu saja dia, aku ingat Allah Tuhan macam ini, aku ingat Tuhan macam ini, aku ingat Tuhan macam ini, ingat saja. Aku rasa, aku ingat, aku apa itu semua, tak pakai kata kan, itu berdusta. Cakap tanpa ilmu. Nak cakap tentang Allah Subhanallah, pastikan ini ada dalam Al-Quran ni, dalam hadis ada benda ni. Kalau tak ada, dari mana awak dapat? Daripada mana? Oh, aku dengar orang tu cakap, kau dengar orang tu salah, kau pun salah juga. Kalau kita dengar je orang tu cakap, orang tu salah, kita ikut orang yang salah, salah tak kan? Ikut orang yang salah, tersilap ikut tersilap ikut pemimpin salah. Tersilap kita sokong dia, kita ikut dia, kita bela dia, kita tersilap. Okey tak? Dimaafkan tak? Mana ada dimaafkan? Umat-umat yang dulu semua yang dibinasakan itu semua, yang menentang Nabi itu berapa orang saja. Yang menentang Nabi juga. Contohnya menentang Nabi Saleh ke. Nabi Saleh berapa orang saja? 9 orang saja betul-betul menentang. Yang bunuh untuk Nabi Saleh itu seorang saja. 9 orang pemimpin menentang Nabi Saleh. Yang bunuh satu orang, dibinasakan satu kota semua. Kenapa yang ini kena binasa? Kerana mereka sokong. Mereka sokong. Kaum Nabi Lut bersama juga. Isteri Nabi Lut dia bukan apa ni? Dia bukan ahli liwat. Dia perempuan. Dia pun dibinasakan juga kerana dia sokong. Jadi ikut pemimpin, ketua-ketua yang berdusta atas nama Allah, dia nampak tersasar berdusta. Dia bohong. Kita pula boleh support. Jangan ingat kita salat ke, kita puasa ke, kita pergi haji, itu dapat tolong kita. Tak ada tuan. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang memberatkan timbangan itu yang akan diterima siapa yang kamu berwali. Siapa walak kamu? Contohlah sekarang ni ada orang walak kepada Israel. Dia pergi masjid ke, dia solat ke, dia apa ke, dia walak kepada Israel. Habis tuan-tuan dia punya. Tak ada nilai di sisi Allah SWT. Tak ada nilai di sisi Allah SWT. Dia orang munafik kan. Orang munafik apa nilai dia? Dia pergi masjid Nabi tu dia solat. Bukan masjid Pulau Jaya ni. Masjid Nabi lagi. Apa ada? Dia duduk dalam masjid Nabi solat. Masjid Nabi solat berapa banyak pahala tu. Tinggal di Madinah. Apa ada? Apa nilai dia? Kalau dia berwalak kepada Yahudi, dia berwalikan kepada Yahudi, solat lah, puasa lah, buat ibadat lah, tak ada. Siapa yang kamu berwalikan? Jadi kalau berwalikan kepada orang yang berdusta, yang kebenaran terhadap Allah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka wujuhum muswaddah. Dan banyak ayat, kalau banyak ayat sekali, pemimpin masuk neraka, dia akan jumpa siapa? Pengikut dia dalam neraka. Itu dia bergaduh dia. Kau lah yang suruh kita gini, kau lah pemimpin. Tak saja. Orang kita nak muda jangan tetap pemimpin. Betul tak? Kalau kita tempat kerja, bos cakap begini. Ini salah bos, ni rasuah ni dia. Gaduh dengan dia apa? Aku turunkan pangkat kau aku gini. Jadi kerja senang apa? Ikut dia. Tak buat je lah. Ikut dia sampai nama nama. Ikut dia buat apa kita nak lawan-lawan ni semua. Jadi ikut. Kalau dia masuk neraka dengan awak sekali masuk neraka. Bukan. Dan sekarang ni, sekarang siapa dunia, siapa yang ada puasa? Amerika. Siapa tentang Amerika? Dia kena dia ancam oleh Amerika macam-macam lah. Allah. Jadi alaisa fi jahannam maswad lil mutakabbirin. Satu, Allah jelaskan muka orang yang berdusta terhadap Allah. Jadi ini dia jaga tuan-tuan. Kita ni minat agama sangat. Minat agama jangan over sangat. Jangan terlampau over sangat sehingga tak tahu batasan dia. Batasan agama ni, kalau kita nak cakap tentang sesuatu itu, pastikan informasi itu kita dapat yang sahihnya, yang daripada Al-Quran, daripada hadis. Jangan sesaja dia cakap ni. Kalau kita duduk, semua nampak okey, nampak okey, nanti sembang tempat luar dia, kita tengok agama. Jadi dia punya cakap satu macam.
punya ajaran di bawah. Itu tuan-tuan lah. Kita tengok kita di malam ni semua okey lah, semua nampak semua okey lah, semua ada senawan jamaah, semua okey semua. Nanti duduk sembang dekat luar dia, berbual-bual, alamak ini apa ni kefahaman ni. Setiap minggu datang kuliah tadabbur pun ada pahaman macam gini. Saya ada satu masjid tu kan, pagi sembang-sembang, ini pahaman apa ni? Akidah, bab akidah, pahaman sesat habis. Dia ada pahaman macam gitu. Jadi macam gitu lah. Dia datang belajar je, tapi pahaman lama dia nak kekal. Belajar Al-Quran tapi Quran pahaman aku stick. Aku berpegang. Aku buat apa nak belajar Quran? Sebab apa nak datang sibuk-sibuk nak tadabbur? Kita nak buangkan kita punya pahaman yang lain yang salah tu. Quran dengan pahaman kita buang. Tapi dia tak ada. Dia nak kekalkan pahaman dia. Yang kena tolak Al-Quran. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beriman kepada salah seorang daripada kamu sehingga hawa nafsu dia tunduk kepada apa yang aku datang dengannya. Itu Al-Quran. Hawa nafsu itu. Semuanya adalah selain daripada Al-Quran dengan sunnah, ajaran-ajaran dia adalah hawa nafsu. Dia bersumber daripada hawa nafsu. Alaysa fi jahannam. Yang kedua pula sifat orang yang dalam neraka jahannam, mazwalil mutakabbirin. Itu bukankah dalam neraka jahannam itu disediakan tempat tinggal bagi orang yang mutakabbirin, orang yang sombong takabur. Biasanya orang ni dia dah sesat, dia dah dalam kesesatan. Bila dia tegur dia terima tak? Itu mutakabbir. Sahabat cakap, adakah orang mutakabbir tu orang berpakaian smart, grafik kasut dia minta, mutakabbir. Kata Rasulullah SAW, al-kibar itu adalah batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Itu sombong. Sombong dia kerana menolak. Kita beritahu kepada dia nak terima. Tak terima tu. Dulu saya tak pakai songkok, kopiah. Tegur satu orang ni, dia macam tabir kan, dia dengan pakaian dia. Saya biasa-biasa je dekat dengan dia. Lepas tu kita bawa ayat Quran lah, ayat Quran dia sedia beritahu dia dengan saya kenapa dia tak terima. Aku tak nak terima dekat anak lah. Anak tak nak terima dekat ente ni. Pasal nanti kan ente songkok pun tak pakai. Cakap gini kan, waiter tak terima. Tapi bila balik dia ni cakap ayat Quran. Takkan aku tak mahu terima. Orang ni memang ikhlas lah. Tapi dia cakap ayat Quran, dia cakap ni takkan aku tak nak terima. Jadi kan dia kadang dia sombong kepada orang ni. Bukan perkara tu. Siapa yang cakap? Bukan ni siapa ni, bukan jemaah. Bukan ni siapa ni, bukan geng kita. Bukan ni siapa ni, bukan ni siapa. Sombong betul. Kalau orang nasihat tu tengok, jangan sombong sangat. Dia dengar apa yang dia nak cakap tu. Betul terima je. Kalau salah. Kalau dah betul dia tegur kita, siapa pun dia pun, kita kena terima. Atas setan pun boleh tak terima? Nasihat daripada setan boleh tak terima? Boleh? Dalil? Mana boleh dalil dia? Dalil dia Abu Hurairah lah. Abu Hurairah tu dinasihatkan sebelum tidur ni baca ayatul kursi. Baca ayatul kursi. Jadi tiga malam datang. Bila dah tahu dia setan, kata Rasulullah itu setan tu. Tapi dia benar. Dia cakap betul. Setan tu bagi nasihat kepada Abu Hurairah. Bagi ajar Abu Hurairah apa nak buat sebelum tidur. Macam tu ulama cakap setan pun bagi nasihat. Nasihat pun kalau betul lah, kalau tepat lah, kalau betul dengan Al-Quran ini, maka diterima. Walaupun dia pembohong. Setan ni pembohong. Tapi pada waktu itu kata Rasulullah SAW, dia cakap betul lah. Jadi itu mutakabbir ni adalah orang yang tolak kebenaran. Jadi dia dalam apa ni, dalam takkan masuk syurga kata Rasulullah SAW, orang yang ada seperti biji zarah kibar.
Ibarat kalau secara mutlak orang ni kadang dia tengoklah orang yang kibet ni, kalau dia seluruh aspek dia secara mutlak, maka itu confirm tak masuk syurga dunia, dia kekal dalam neraka. Tapi ada kalanya dia okey, kadang dia sombong, kadang itu kita lah siapa lagi kadang sombong, kadang tak sombong, kadang ya ini masuk juga neraka tapi tak kekal. Last masuk juga syurga, tak masuk syurga tu 200% nya pure nya solid punya, yang sombong betul-betul memang sombong betul, tak nak dengar nasihat langsung, maknanya itu tak masuk syurga, kekal di dalam neraka. Jadi sifat kedua adalah sombong, tadi berdusta, cakap terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tak ada ilmu, betul ke? Ni kau cakap ni dalam Quran ke? Tak ada. Ni kau cakap ni dalam hadis ke? Tak ada. Dari mana kau dapat ilmu? Itu je kalau kita kata ada, kita jam kan. Kalau kita cakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tanya, awak cakap ni ada dalam hadis ke? Ada dalam Quran ke? Kalau tak ada, bahaya kita. Kalau ustaz-ustaz pun kita kena tanya juga tu. Ustaz cakap ni ada dalam Quran ke? Ustaz cakap ni ada dalam hadis ke? Maka awak dia ustaz kan? Ada satu student tu, saya cakap satu tu, ada ke ustaz ni dalam hadis? Oi, dia cakap ada, dia cakap nanti minggu depan saya bawa. Dia cakap bagus juga lah, anda tidak kita macam bagus saja, kena tegur sikit. Betul lah kalau kita tapi jumpa adab sikit lah, jumpa beradab sikit. Ustaz tadi saya kata tempat Quran dia tempat hadis ke mana ada? Tanya dengan ustaz ni. Ustaz ni kan tak ada pun. Ini apa dicakap tentang Allah, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Dari mana daripada mana tentang Allah lah kita kan. Kalau hukum-hukum furu', hukum-hukum agama, ijtihad tu dia lah. Tentang Allah Subhanahu Wa Taala mana boleh ijtihad? Ada tak ijtihad? Ada tak ulama ijtihad nama Allah yang kita kan? Nama Allah ni ulama khilaf tau. Sebenarnya nama Allah ni, adakah ini nama Allah, ini tak nama Allah, ini nama ijtihad. Kalau kita belajar Asmaul Husna ni, nama Allah sendiri ulama beza pendapat. Ada kalau ada 10 ulama beza pendapat. Ada nama yang ada nama-nama tertentu kan. Adakah ini nama Allah atau ini bukan nama Allah? Tapi semuanya akan ambil daripada Al-Quran. Dia tak ada ijtihad. Ulama tak ada ijtihad, ini nama Allah. Dia kata Al-Qadim. Qadim ni nama Allah tak? Jadi kan bukan nama Allah. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Jadi dia bukan nama Allah. Tapi ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tapi sama ada dia nama Allah atau dia sifat Allah. So kan, semua sifat Allah ni kadang bukan nama Allah. Dia sifat Allah, dia bukan nama Allah. Kalau macam inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku menjadikan ja'ilun, kalau dalam bahasa Arab ja'ilun fa'ilun macam menjadikan. Adakah menjadikan itu adakah dia nama Allah Subhanahu Wa Taala? Ulama cakap bukan, dia sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ala kulli hal semua berdasarkan kepada Al-Quran dengan hadis. Kalau dia cakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala, benda-benda yang buruk mungkin fiqh ke cabang-cabang, mungkin tak ada dalil, itu ijtihad. Dalam akidah ni tak ada ijtihad ni, tak ada ijtihad. Dalam fiqh ada ijtihad. Kita jangan pula akidah pula ada ijtihad, ulama ijtihad pula. Bab ni ulama ni ijtihad tak ada. Mana ada mujtahid dalam bab akidah juga tak ada mujtahid dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh, bab akidah akibatnya khabar dia. Apa ni? Khabar berita dia. Kita ambil berita itu tentang Allah. Apa berita dia tentang hari kiamat? Kita tak ada ulama nak buat cerita tentang hari kiamat, apa yang akan terjadi ni semua. Kalau tak ada khabar daripada Allah dan Rasul. Kemudian siapa yang akan selamat? Wa yanjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat orang yang tadi, yang sifat orang yang masuk neraka, ni pula sifat orang yang masuk syurga, senang je.
Allah sifat orang yang Allah selamatkan bimafazatihim. Mafaza ini adalah terjemah sini dengan mendapat kemenangan besar. Mafaza ni adalah kejayaan. Dalam Al-Quran kalau sebut kejayaan tu apa? Kejayaan itu mendapat apa yang dia cari dan selamat daripada apa yang ditakuti. Nampak? Idrakul matlub. Itu dia mendapat apa yang dia cari. Apa dia cari? Syurga. Dia cari syurga, dia dapat, dan dia selamat daripada apa yang ditakuti, itu neraka. Itu mafazah. Fauz ataupun kejayaan dalam Al-Quran adalah mendapat syurga, masuk syurga, dan selamat daripada neraka. Itu dia punya kejayaan. Kejayaan yang hakiki tu. Kita berjaya apa pun di dunia ni, masuk neraka besok. Allah, jaya apa kan? Tengok muka dalam neraka pula. Ni kan, nampak muka kan, kita buat dalam neraka. Jaya apa? Mana kau punya kejayaan dulu di dunia tu? Wah, hebat, kau berceramah hebat, ini semua macam-macam ini. Besok tengok tempat neraka. Jaya apa? Kau businessman yang bagus, itu berjaya lah. Kau bapa misalnya, bapa yang berjaya ini. Besok tempat neraka. Berjaya tak? Tak boleh. Jaya, lepas selamat daripada neraka, tak masuk neraka dan masuk ke dalam syurga. Itu dah. Dan siapa yang Allah selamatkan, siapa yang Allah beri kejayaan ini, selamatkan alladzina taqaw, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Kalau di dalam tanda kurungan, yang menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan maksiat. Taqaw ni orang yang takut melakukan perbuatan syirik dan maksiat ini. Mereka meninggalkan perbuatan itu, dan mereka takut kepada Allah SWT yang buat mereka meninggalkan perbuatan itu. Jadi dalam Quran bila sebut tentang syurga ni, dan biasanya orang yang bertakwa, orang yang bertakwa yang masuk syurga, yang Allah selamat dalam Quran ni, biasanya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Jadi kalau dia solat pun tidak di dunia ni, awak akan selamat ke di akhirat? Senang je nak tanya, awak akan selamat ke di akhirat? Kalau solat pun tak nak, macam mana awak akan selamat? Dalam Quran semua yang selamat ni semua adalah yang masuk syurga ni, semua adalah orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah mau'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kepada pengampunan Tuhan kamu, dan syurga disediakan bagi siapa? Orang yang bertakwa. Innal lil muttaqina mafaza. Dalam surah Naba. Biasanya dalam Quran kalau kita tengok dalam syurga ni, dia tak ada macam Muslim tau, orang Islam masuk syurga. Jarang gitu. Mungkin tak ada. Biasanya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Jadi kalau senang aja. Ini kadang dia tak hadam tau orang kita ni. Dia tak drill lah dalam ni. Engkau tak solat, engkau tak ini, memang masuk neraka lah. Senang aja. Buat apa nak hidup kalau dah tahu, dah berjalan, bukan dah tahu masuk neraka kan. Itu dah, kau bukan berjalan jalan ke neraka. Ini memang awak road yang awak pilih ni, jalan hidup awak ni, terus pergi neraka tadi. Ini highway ni terus awak pergi neraka tau. Pasal tak solat, tak beribadat kepada Allah, nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Hiduplah macam mana pun. Ini depan awak tu apa tu sebenarnya? Neraka. Nak masuk neraka ni. Tak ada aku masuk syurga. Mana kau cakap aku masuk neraka? Mana ada ayat Quran cakap orang yang tak bertakwa nak masuk ke? Tak takwa. Solat pun tidak. Soalan pun tidak nak masuk syurga. Itu kadang orang Islam dia memang tak faham ke, atau memang kes apa ni tak nak faham ke, mati-mati je kan dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga tak? Syurga nanti dulu, tapi awak entrance first sekali terus pergi neraka dulu. Entrance masuk neraka dulu. Lepas tu nanti pergi syurga ke tidak, itu Allah alam.
Itu tunggu. Tapi yang pasti ini road ni, kalau awak tak sembahyang sampai mati, tak nak sembahyang, tak tinggalkan sembahyang, sisihkan sembahyang, cuai-cuaikan, ini road terus pergi neraka punya. Kita ajar anak kita macam gitu. Ini awak buat amalan ni, awak nak masuk neraka. Cakap dia terang-terang macam itu. Masalah kamu fi saqar lam nakun minal musallin. Apa yang masukkan kamu ke dalam neraka saqar? Kami dulu tak solat. Itu je. Kami dulu tak solat. Dan ayat Quran cakap orang yang bertakwa. Tak tahu, tak faham orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Quran ni hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. First kali alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. First kali Allah cakap siapa orang bertakwa? Orang yang percaya kepada yang gaib dan mereka mendirikan solat. Kata orang tak mendirikan solat, ada orang yang tak mendirikan solat, nak cakap takwa. Oh, jauh lagi. Ada takwa, fasik kan? Fasik. Semalam saya baca, saya cakap anak saya, orang dulu punya saksi ya, dia baca saksi ya, nak jadi saksi tu kan. Kalau lelaki nak kena solat berjemaah 5 waktu, jadi ulama dulu punya kriteria. Oh, dia cakap, ada boleh dapat saksi tak? Betul ke tak? 5 waktu. Ada lagi ulama cakap solat subuh 2 rakaat sunat tu dia punya solat. Kalau dia tak solat tak boleh angkat dia jadi saksi. Main-main. Itu kriteria orang dulu punya kriteria tu. Kalau jemaah 5 waktu bila nak jadi saksi. Kalau tak jadi saksi, tak boleh jadi saksi. Kita ambil cukup orang jadi saksi apa ni? Kahwin jadi saksi ni. Kalau betul-betul kalau ikut dulu punya kriteria, memang tak boleh, dia tak solat 5 waktu je dia nak jadi saksi. Tengok kalau ambil dulu punya syaratnya jadi saksi. Ini bukan dekat 5 waktu. Soalan pun tidak, lepas tu nak panggil apa? Takwa. Nak panggil takwa. Tak ada. Mana ada takwa punya? Ini bukan orang yang bertakwa. Nama kalau naikkan Muslim pun tak boleh. Mukmin bukan Muslim kan? Mukmin pun tak boleh. Jadi orang beriman tak boleh. Jadi orang apa yang tak solat ni? Apa gelaran yang patut kita panggil? Fasik. Ya? Orang ni adalah fasik. Dia kalau sekarang istilah dia orang bankrupt, orang bankruptnya. Bankruptnya dia orang fasik. Yang ini orang fasik ni dan tak boleh apa ni? Jika tak boleh itu fasik. Tak solat. Jadi kalau fasik ni end up dia tu bagaimana? Orang-orang fasik ni neraka. End up dia akan menuju ke neraka. Jadi Allah akan selamat orang yang bertakwa. Dan Allah kata la yamassuhum musuh, mereka itu tidak disentuh dengan keburukan. Ini di akhirat. Di akhirat mas ni gini dah, sentuh tu. Mas. Ini bukan mas, ini pukul torok. Mas sentuh dia. Keburukan dia ni janji Allah SWT kepada orang bertakwa. Ini dia punya benefits dia. Awak nak takwa ke tak nak? Kalau awak takwa dia, di hari akhirat kita dengar teruk-teruk suasana dahsyatnya suasana di hari kiamat. Mereka ni sikit pun tak sentuh. Sikit pun sentuh tau. Tak disentuh Yesus. Allah guna yang mas tu sentuh. Tidak disentuh oleh sesuatu yang buruk. Sikit pun khalas. Allah betul-betul selamatkan dia. Macam mana nantilah dia di hari kiamat baru tahu. Macam mana orang ni relax saja. Orang semua di padang mahsyar mereka relax je. Orang semua rasa macam 50,000 tahun. Memang berdiri tu 50,000 tahun. Bagi mereka setengah hari je tuan-tuan. Bagi mereka orang-orang bertakwa ni setengah hari je. Yang mereka rasa macam 50,000 tahun, yang ini rasa setengah hari je. Dan tak panas, tak apa. Orang sampai panas, sampai tenggelam, dia tak ada apa-apa. Jadi Allah SWT mereka tak akan disentuh oleh apa saja keburukan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Tak sedih. Ini ulama bincang sedih tentang apa ni. Yang akhirat apa yang mereka sedih. Jadi Ibn Jarrah Tabari kata sedih di sini dia tak sedih lah dia tinggalkan dunia ni semua. Dia memang tak sedih. Kita kalau tinggalkan sesuatu tempat sedih kan. Tanya dengan saya, sedih tak tinggalkan Singapura? Hijrah ke Malaysia, sedih ke tidak?
Sedih tak? Ittaqaw. Tinggalkan kerja tak ada kampung. Sedih tak? Sedih lah kan? Gaji besar. Betul kan? Tinggalkan sedih lah. Sedih juga kan? Sedih juga kita kat kawan-kawan semua sana, semua member-member semua, atau kawan kecil semua sana kita tinggalkan kan? Keluarga, saudara mara semua. Takkan tak sedih? Mana kita happy? Tak ada, aku happy.